Selamat pagi kepada Encik Muhammad Azrul bin Muhammad Azmi dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 Kumpau ingin membentangkan tentang topik WSC 110 memanah. Nama saya Fong Pak Hei. Sekarang saya ingin kongsikan pengenalan mengenai sukan memanah. Memanah adalah satu aktiviti yang unik kerana ia menggabungkan elemen kuno dan moden, di mana ia melibat penggunaan busuk untuk melancarkan anak panah ke arah sasaran. Kelebihan utama sukan ini ialah ia sangat inklusif, bermakna ia sesuai dan boleh dinikmati oleh sesiapa sahaja tanpa mengira usia atau tahap kemampuan fizikal seseorang. Jika kita lihat sejarahnya, sukan ini telah wujud sejak ribuan tahun dahulu. Pada asalnya, ia digunakan sebagai alat untuk berburu dan pertahanan diri. Namun, kini ia telah berkembang menjadi sukan kompetitif dan rekreasi yang popular. Memanah adalah satu disiplin yang sangat mencabar kerana ia menguji ketepatan, kekuatan fizikal dan fokus mental. Untuk berjaya, seseorang itu memerlukan koordinasi tangan dan mata yang baik, kestabilan emosi, serta konsentrasi yang tinggi untuk mengendalikan busur dan anak panah dengan tepat. Pada masa kini, sukan ini telah diiktiraf dan dipertandingkan di berbagai peringkat, bermula dari kejohanan kebangsaan sehinggalah ke peringkat antarabangsa seperti sukan Olimpik dan sukan SEA. Dalam setiap pertandingan, setiap tempakan adalah cabaran bagi pemanah untuk menyelaraskan kekuatan fizikal, teknik yang betul dan kentajaman minta untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, mari kita beralih ke bahagian objektif. Tujuan utama program ini adalah untuk memberikan pengetahuan asal tentang teknik memanah yang betul, bermula daripada cara memegang busur, memasang anak panah sehinggalah melancarkan tempakan dengan tepat. Di sini, para peserta bukan sahaja belajar teori, malah akan mempraktikkan teknik asal tersebut serta memahami langkah-langkah keselamatan yang sangat penting semasa berada di padang. Selain daripada kemahiran teknikal, aktiviti ini juga dirangka untuk pembangunan diri dan sosial. Melalui latihan memanah, kita dapat meningkatkan daya ketahanan fizikal serta kecergasan mental. Tambahan pula, menerusi aktiviti perkumpulan dan pertandingan yang akan dijalankan, kita menyiasatkan peningkatan dalam kemahiran komunikasi, semangat kerja berpasukan serta sifat kepimpinan dalam diri setiap peserta. Sekarang saya akan memperkenalkan sejarah sukan memanah. Permulaan pada zaman prasejarah, memanah wujud sejak kira-kira 10,000 sebelum Masehi dan digunakan sebagai alat utama untuk berburu dan pertahanan diri. Busur pada masa ini diperbuat daripada ulat dan tanduk haiwan. Pada tamadun kuno, memanah menjadi sebahagian daripada budaya dan pertahanan di tamadun seperti Mesir Purba dan Jepun. Pada zaman perang, memanah menjadi senjata penting dalam peperangan. Sebagai contoh, perang 100 tahun dan tentera Mongolia. Pada era moden, penggunaan senjata api menggantikan busur pada abad ke-16 dan 17, menjadikan memanah aktiviti rekreasi. Seterusnya, memanah berkembang menjadi sukan yang kompetitif dan mula disusun serta diorganisasikan pada abad ke-19 di Eropah dan Amerika Syarikat. Kejohanan memanah pertama diadakan di England pada tahun 1844. Memanah diperkenalkan di Sukan Olimpik pada tahun 19,000. World Archery Federation (WA) yang dahulu dikenali sebagai FIDA ditubuhkan pada tahun 1931. Sejarah memanah di Malaysia bermula sebagai kemahiran tradisional masyarakat Melayu. Kepentingannya melosok selepas era kolonial akibat kemasukan senjata api. Pada tahun 1970, Persekutuan Memanah Kebangsaan Malaysia (NAAM) ditubuhkan.
Malaysia telah melahirkan pemanah berkelas dunia seperti Muhammad Juwaidi bin Marzuki dan Khairul Anwar Muhammad. Sukan memanah di Malaysia kini menyertai kejohanan antarabangsa seperti Sukan SEA, Sukan Asia dan Olimpik. Seterusnya saya akan menerangkan peralatan asas dalam memanah. Peralatan yang pertama adalah buso ataupun bow. Bow fungsi untuk menyimpan tenaga apabila ditarik dan melepaskan tenaga untuk melontarkan anak panah ke sasaran. Terdapat beberapa jenis bow seperti recurve bow, compound bow dan traditional bow. Bagi pemula, jenis recurve bow paling kerap digunakan kerana reka bentuknya lebih ringkas. Yang kedua adalah anak panah atau arrow. Arrow terdiri daripada beberapa bahagian iaitu arrowhead, shaft, fletching dan knob. Setiap bahagian mempunyai fungsi tertentu untuk memastikan anak panah terbang dengan stabil dan tepat. Yang ketiga adalah bowstring atau tali buso. Komponen yang menghubungkan kedua-dua hujung buso. Ia ditarik ke belakang untuk menghasilkan daya sebelum dilepaskan. Tali buso perlu dijaga dengan baik, sentiasa bersih dan disapu lilin khas supaya tahan lama serta memastikan prestasi tembakan yang konsisten. Seterusnya adalah pelindung jari ataupun finger tap. Ia digunakan pada tangan untuk menarik tali buso. Fungsinya adalah untuk mengurangkan geseran, mengelakkan kecederaan dan membantu pelepasan tali yang lebih lancar. Seterusnya adalah pelindung tangan ataupun arm guard. Arm guard dipakai pada lengan yang memegang buso. Ia melindungi lengan daripada terkena tali buso semasa dilepaskan yang boleh menyebabkan lebam atau kecederaan. Seterusnya adalah bidik atau sight. Digunakan untuk membantu pemanah menyasarkan anak panah dengan lebih tepat. Ia biasanya boleh dilaras mengikut jarak sasaran dan tahap kemahiran pemanah. Alat ini sangat berguna terutamanya dalam pertandingan. Seterusnya adalah sarung anak panah ataupun quiver. Quiver digunakan untuk menyimpan dan membawa anak panah dengan selamat. Ia boleh dipakai di pinggang, di belakang atau diletakkan di lantai semasa latihan. Seterusnya adalah tapak anak panah ataupun arrow race. Komponen kecil yang dipasang pada buso untuk menyokong anak panah sebelum dilepaskan. Ia memastikan anak panah berada pada kedudukan yang betul dan stabil semasa tembakan, sekaligus meningkatkan ketepatan. Yang terakhir adalah sasaran ataupun target butt. Target butt ialah objek yang digunakan untuk menilai ketepatan panahan. Biasanya diperbuat daripada bahan lembut seperti jerami mampat atau busa khas yang mampu menyerap hentakan anak panah. Sasaran mempunyai bulatan berwarna dengan nilai markah tertentu untuk tujuan latihan dan pertandingan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa langkah keselamatan semasa memanah. Yang pertama, kawasan memanah. Kita perlu memastikan bahawa kawasan memanah adalah bebas daripada orang ataupun halangan. Seterusnya, pemeriksaan peralatan. Kita harus memeriksa peralatan memanah kita sebelum memanah. Kita kena pastikan busur dan anak panah adalah dalam keadaan baik dan tiada kerosakan agar kecelakaan dapat dielak. Di samping itu, jangan buat dry fire. Dry fire adalah menarik busur lalu melepaskannya tanpa anak panah. Dry fire ini bahaya kerana ia akan mencederakan diri kita dan juga merosakkan busur. Selain itu, kita juga perlu memakai pelindung lengan iaitu arm guard dan juga finger tap untuk mengelakkan kecederaan. Dan akhir sekali, kita kena patuhi arahan yang dikeluarkan oleh DOS kerana DOS akan memastikan keselamatan sebelum kita melepaskan anak panah dan mengambil anak panah. Seterusnya kita akan lanjutkan kepada 10 langkah asas memanah. Yang pertama, stand, berdiri tegak sebelum memulakan shooting. Dan yang kedua, grip, memegang pemegang bow. Ketiga, bersiap sedia sebelum memulakan shooting. Yang keempat, setup, tarik sedikit tali ke belakang. Kelima, head, kepala diarahkan ke target butt. Keenam, pre-draw, mengangkat bow sebelum memulakan draw. Yang ketujuh, draw, menarik tali selari dengan bahu. Yang ke-8, anchor, meletakkan tangan di bawah jawline, dagu. Yang ke-9, aim, menentukan target sasaran. Dan yang terakhir, release and flow through. What a tangle where we weave it. Only seek what we need. We're never on the same page. Caught in a situationship. All these problems that I can't fix. That's when the fire starts to fade. Do you wanna go out? Have a night on the town?
show you what it's about. Get you in the mood, get you in the mood. All my friends at the bar, I don't know where you are. You can meet me tomorrow, but only if you choose. I'll get you in the mood. We got nothing to lose. I wanna go where the night takes us. I just wanna see your face light up, but that's only if you choose. I'll get you in the mood. I wanna go where the night takes us. I just wanna see your face light up, but that's only if you choose. I'll get you in the mood. You're still tangled up in your mind. All the same things that I tried, they still don't resonate. Caught in a situationship, all these problems that I can't fix. That's when the fire starts to fade. Do you wanna go out, have a night on the town, show you what it's about. Get you in the mood, get you in the mood. All my friends at the bar, I don't know where you are. You can meet me tomorrow, but only if you choose. I'll get you in the mood. We got nothing to lose. I wanna go where the night takes us. I just wanna see your face light up, but that's only if you choose. So I'll get you in the mood. I wanna go where the night takes us. I just wanna see your face light up, but that's only if you choose. So I'll get you in the mood. We got nothing to lose. We got nothing to lose. We got nothing to lose. But that's only if you choose. I'll get you in the mood. I can feel the pressure building, like a song that never ends. Got my heart and soul rebuilding. Need a hit, I need a friend. I can't help it, I'm addicted. Got my hand in the fire again, can't quit. I'm addicted, and I know that I can't pretend. I'm addicted. I can't help it, help it, help it. I can't help it. I'm